Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ABC, anak baik lagi cerdik. Salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan, Up Nogogi. Alhamdulillah, bersama-sama saya pada hari ini ialah Tuan Haji Nur Hashim bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, yang akan menyampaikan perkongsian buku beliau yang bertajuk Unlimited Power, The New Science of Personal Achievement yang dikarang oleh Anthony Robbins. Baiklah, terima kasih dan selamat datang Tuan Haji Nur Hashim ke program Lisensi Buku Kegemaran, anjuran bersama Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey Tuan Haji, soalan pertama saya, jika dilihat dalam tajuk buku ini, boleh dikatakan buku ini bersifat ilmiah dan wajar dikongsi kepada khalayak umum. Mengapa agaknya Tuan Haji memilih buku ini? Adakah sesuatu yang luar biasa jika dibandingkan dengan buku-buku yang lain? Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ABC, anak yang baik lagi cerdik. Salam ABC 2.0, ambil peduli, bina hubungan, cipta kejayaan, Up Nogogi. Terima kasih kepada Encik Muhammad Aiman, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Baiklah, saya akan perkenalkan dahulu sedikit berkaitan dengan buku yang saya ingin kongsikan dalam resensi buku pada kali ini. Buku ini agak tebal, mengandungi 568 muka surat, mengandungi 21 bab yang dibahagikan kepada 3 segmen utama, iaitu membentuk model kecemerlangan, yang kedua formula muktamad kejayaan, dan yang ketiga ialah kepimpinan cabaran kecemerlangan. Buku ini diterbitkan oleh Publishing House Sendirian Berhad, terbitan pada tahun 2015, yang diterjemahkan oleh Puan Nur Azila Zainal Abidin. Baik, apa keistimewaan buku ini? Penulis Tony Robbins berkongsi pelbagai kaedah bagi menangani masalah pembelajaran, masalah dalam perniagaan, masalah yang dihadapi di tempat kerja, masalah ketagihan rokok, ketakutan di tempat tinggi, fobia, bagaimana mengawal perasaan marah, masalah komunikasi, masalah yang berkaitan dengan kesihatan, kegemukan, pemakanan dan lain-lain lagi. Buku ini sebenarnya sesuai dibaca oleh semua peringkat masyarakat, termasuklah guru, kaunselor, majikan, konsultan, peguam, pentadbir awam, ahli politik, pengurus sumber manusia, ahli perniagaan, jurulatih motivasi dan sukan, ibu bapa, pelajar universiti dan siapa sajalah yang berminat untuk menjadikannya sebagai inspirasi dan dalam masa yang sama boleh menginspirasikan orang lain. Okey, baik Tuan Haji, kita beralih pada soalan seterusnya. Bolehkah Tuan Haji menceritakan sedikit latar belakang penulis buku ini? Baik, penulis buku ini Anthony Robbins atau Tony Robbins. Dia lahir pada 26 Februari 1960 di North Hollywood, California. Agak-agak sekarang ni umur dia dah dalam 63 tahun lah. Apa yang menarik hati saya berkenaan dengan penulis ini ialah bagaimana dia memulakan kerjanya, bagaimana dia keluar daripada kehidupannya yang begitu sukar dan dia berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, merantau mencari peluang pekerjaan di tempat lain. Pekerjaan pertama beliau ialah sebagai pencuci tandas. Dan dengan kreativitinya dia ubah satu bilik dalam tandas awam itu untuk jadi tempat tinggalnya, sebab tak mampu untuk bayar sewa rumah ataupun sewa bilik di daerah yang baru dia sampai ini. Penghijrahan Tony Robbins ini mengingatkan saya kepada kisah Sadio Mane, seorang pemain bola sepak Senegal yang
dia meninggalkan kampung halamannya untuk pergi satu daerah yang lain semata-mata untuk bermain bola sepak. Dan hari ini kita lihat Sadio Mane ini telah jadi seorang pemain terkemuka dunia, ya, dan mewakili klub Liverpool. Mungkin para penonton pernah melihat bahawa Sadio Mane ini adalah seorang yang sangat dermawan. Hasil pendapatan bola sepak dia bangunkan kampung halamannya dan membina pelbagai infrastruktur di kampung halamannya. Maknanya para penonton sekalian, betapa pentingnya hijrah itu untuk kita mendapat sesuatu yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Kita biasanya perkataan hijrah ini sinonim dengan hijrahnya Rasulullah ataupun perpindahan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Jadi maknanya dalam konteks hari ini kita memang perlu berhijrah, sama ada dalam konteks fizikalnya ataupun hijrah dari segi mindanya. Transform diri, transform minda. Para penonton sekalian, sebenarnya Allah telah kurniakan setiap insan itu potensi diri yang hebat lah, ya. Dalam buku beliau yang sebelum ini bangunkan giant dalam diri, ya, oleh Tony Robbins ini menunjukkan bahawa betapa pembaca sebenarnya boleh mendapatkan informasi, boleh mendapatkan maklumat, boleh mendapatkan ilmu, boleh mendapatkan kemahiran dan pengalaman ataupun perasaan baru melalui 5 deria ataupun 5 saluran. Yang pertama, mata kita dapat melihat betapa indahnya alam ciptaan Tuhan ini, ataupun orang panggil sebagai visualize. Telinga, kita boleh dengar, kita boleh mendengar bermacam bunyi-bunyian, kicauan burung, desiran ombak, ya, semuanya yang akan membangkitkan semangat kita, ataupun melalui kulit kita atau tangan kita untuk menyentuh, merasai kasar, ya, ataupun malah orang buta sendiri pun melalui sentuhan ni dapat membaca Quran, dapat membaca buku, dapat membaca pelbagai maklumat, ya. Dan hidung, ya, hidung kita ni, ya, boleh mencium, boleh membau wangi-wangian, dan kadang-kala datang bau yang kurang mengenakkan, ataupun dapat membau aroma makanan, ya. Dan kita yang satu lagi ialah lidah kita, gastri ni dapat rasa masin, manis, pedas, pahit, payau, ya. Jadi maklumat inilah sebenarnya yang akan diterima oleh akal kita, otak kita, dan disimpan, dan ia menjadi pengalaman dalam kehidupan. Okey, Tuan Haji, bolehkah saya minta Tuan Haji kongsikanlah tips yang diberikan oleh penulis untuk merangsang pembaca supaya bertindak secara lebih efektif dan konsisten. Silakan, Tuan Haji. Terima kasih Encik Aiman. Berbalik kepada soalan Encik Aiman tadi, penulis sebenarnya memberi ribuan tips dalam buku ini, ya, supaya pembaca dapat mencukil, menggali dan seterusnya ambil iktibar daripada apa yang disarankan, ya. Jadi dalam buku ini bab awal telah dicadangkan tujuh ciri yang menjadi stimulus perangsang ataupun yang boleh melonjakkan pembaca untuk bertindak. Yang pertama, passion ataupun passionate, ya, semangat ataupun kegairahan yang tinggi, kegairahan untuk mencapai hajat di hati, mencapai visi, misi, kegairahan untuk ubah nasib keluarga, kegairahan untuk meningkatkan pendapatan misalnya, kegairahan untuk meningkatkan kesihatan diri yang lebih baik, ya. Jadi maknanya usaha yang penuh semangatlah, usaha yang penuh semangat ataupun memiliki power of goal, ya. Power of goal ni sesuatu yang amat luar biasa.
dalam buku ini The Power of Goal ini dikupas dengan jelas sekali dalam bab yang ke-11. Okey, itu yang pertama, passion. Okey, yang kedua, belief, kepercayaan dan keyakinan terhadap diri sendiri, ya. Ramai orang memiliki kegairahan dan semangat yang tinggi, namun sebab kurangnya kepercayaan kepada diri sendiri dan apa yang mereka berupaya melakukan, maka mereka tak pernah bertindak bagi menjadikan impian mereka itu satu realiti, ya. Yakin tapi tak bertindak, ada rasa rendah diri, ada rasa takut, ada rasa bimbang, tak yakin. Okay. Baik, yang ketiga ialah strategi. Strategi, ya. Belief saja, passion saja, dia tak cukup. Dia kena ada strategi, ya. Bila ada strategi untuk menyusun sumber-sumber yang ada, maka baru dia menjadi, ya. Dalam buku ini, macam mana nak buat strategi itu dikupas dalam bab 7 dan 8. Jadi makna pembaca kena bacalah bab 7 dan 8 kalau tahu macam mana strateginya, ya. Baik, yang keempat ialah clarity of value, nilai yang jelas. Adakah strategi kejayaan kita dipengaruhi oleh nilai-nilai kita? Jawapannya sudah tentu ya. Sekiranya strategi kejayaan kita memerlukan sesuatu yang tak selari lah dengan kepercayaan bawah sedar kita ataupun bertentangan dengan kepercayaan kita, maka macam mana baiklah strategi kita, dia tidak akan berjaya. Jadi makna dia mesti sehaluan, ya. Kita selalu dengarkan rakan-rakan Muslim, kita bila nak buat sesuatu itu, kita mesti bermula dengan niat yang betul. Innamal a'mal binniat. Sesungguhnya sesuatu itu bermula dengan niat. Baik. Yang kelima ialah power ataupun tenaga. Untuk kita mempunyai motivasi yang kuat, yang hebat, yang cemerlang, ya. Kejayaan yang hebat tak dapat dipisahkan daripada tenaga fizikal, intelektual dan rohani yang menjadi petunjuk sepenuhnya sumber-sumber yang ada pada diri kita. Kita perlukan kesihatan yang baik, ya, pemikiran, idea yang benar, dan dalam masa yang sama iman yang kuat lah, ya, untuk pastikan apa yang ingin kita capai itu dapat dicapai seperti yang kita hajati. Bab power atau tenaga ini, ya, energy of motion ini ada dalam bab 9 dan bab 10 dalam buku ini. Okay. Yang keenam ialah bonding power. Salah satu slogan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan ialah ambil peduli, bina hubungan dan cipta kejayaan. Di sini maksud dia kita bina hubungan, jalinan dan jaringan. Dengan ada jalinan dan jaringan inilah sebenarnya kita boleh mencipta kejayaan melalui perkongsian kehebatan antara pelbagai pihak, ya. Kejayaan yang akan terhasil yang paling besar sebenarnya ialah kejayaan menyatukan hati-hati anak buah ni, ya. Kita berjaya satukan hati-hati anak buah ini sebenarnya satu kejayaan yang besar untuk kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi, ya. Penulis mengupas perkara ini dalam bab 15, ya. Baik. Yang ketujuh, ciri terakhir menguasai komunikasi. Hari ini bila kita berbicara berkaitan dengan komunikasi yang dia punya definisi mudah aja, seseorang yang dikut itu, ya, bila ditanya ada jawapannya, ada objektif komunikasi itu. Jadi cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri adalah penentu utama kualiti kehidupan kita. Orang Minang ada menyebut tu, ya,
Yang tersurek dibaca, yang tak tersurek dibaca juga. Maknanya yang tertulis ni dibaca, dipahami, yang tidak tersurat itu daripada body language pun sebenarnya perlu dibaca apakah maksud dan tujuan komunikasi itu. Terima kasih. Okey, alhamdulillah, hebat. Dengan panjang lebar tadi Tuan Haji telah pun berkongsilah sebahagian daripada kandungan buku Unlimited Power yang menjadi pilihan sebagai perkongsian bahan bacaan pada kali inilah. Dan ini merupakan giliran bagi Negeri Sembilan untuk berkongsi tentang resensi buku, dan kita percaya akan ada resensi siri kedua yang akan mengupas isu-isu lain yang terdapat dalam buku ini. Jadi sekian dahulu saya ingin mengakhiri perkongsian ini dengan serangkap pantun khusus buat para pemimpin yang berwibawa. Hijau menguning padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah. Pendirian kukuh tidak goyah, menghadap cabaran tidak gelabah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up Nagori. Up.